Rentasan berita edisi 1479, saya Zawaz Yusof, antara paparan utama. Ahli Parlimen Pembangkang sokong Anwar. Projek sakit yang diselamatkan. Benarkah Ratu Naga difitnah? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perikatan Nasional PM sejak kebelakangan ini bergolak berikutan kesombongan dan keengganan pemimpin tertinggi mereka berunding untuk mendapatkan peruntukan parlimen sebagaimana yang ditawarkan Kerajaan Perpaduan. Keengganan tersebut menyebabkan beberapa ahli parlimen PN menyatakan sokongan secara individu kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam ahli parlimen Labuan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman merupakan ahli politik dari Bersatu PN yang terbaharu menyatakan sokongan kepada kepimpinan PNX. Dr. Suhaili memberi alasan kesukaran penduduk di kawasan parlimennya untuk mendapatkan bantuan sebagai penyebab beliau menyokong Kerajaan Perpaduan yang mengutamakan pembangunan rakyat. Setelah mempertimbangkan dengan teliti dan secara terperinci akan berintihan rakyat Labuan yang berdepan dengan kos sara hidup yang semakin tinggi, berdepan dengan masalah bekalan air dan masalah bekalan elektrik sejak hampir 15 tahun, namun tindakan yang diambil untuk mengatasi semua itu bolehlah dikatakan sebagai melepaskan batuk di tangga. Maka mengambil kira ke atas semua permasalahan rakyat Labuan yang saya nyatakan, saya sebagai ahli Parlimen Labuan dengan ini mengisytiharkan untuk memberi sokongan kepada kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ke-10, bermula dari tarikh kenyataan media ini dikeluarkan. Katanya dalam satu kenyataan, beliau dalam kenyataan sama turut menyatakan sokongan kepada kepimpinan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jin Nur yang disifatkannya banyak membantu rakyat Labuan melalui anak syarikat Kerajaan Negeri Sabah dalam menyediakan peluang pekerjaan serta perniagaan secara kecil-kecilan. Bagaimanapun dalam masa sama Dr. Suhaili menyatakan beliau masih tetap ahli parlimen dari Parti Bersatu yang taat setia kepada parti dan beliau bersedia menerima sebarang tindakan di atas sokongan yang diberikan kepada pihak pemerintah. Meskipun berkemungkinan akan berdepan dengan risiko tindakan disiplin daripada parti, namun saya bersedia menerimanya demi memastikan kebajikan rakyat Labuan dan pengundi di kawasan saya terbela dari terus menjadi mangsa keadaan dan ketinggalan dalam pelbagai aspek pembangunan kerana perbalahan naratif politik seperti mana yang berlaku. Saya dengan ini menyokong dasar-dasar dan inisiatif kerajaan dalam hal yang mengutamakan usaha memantapkan pembangunan, ekonomi dan kebajikan rakyat negara ini sehingga pilihan raya umum ke-16 akan datang, katanya lagi. Sebelum ini, Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid telah menyatakan sokongan kepada PMX kerana khawatir rakyat di kawasannya ketinggalan daripada segi pembangunan. Sementara itu, Iskandar Zulkarnain yang hilang di Dewan Rakyat beberapa minggu setelah mengutarakan kenyataan secara terbuka tersebut akhirnya membuat kemunculannya semalam. Bersatu yang bermesyuarat baru-baru ini memutuskan untuk menghantar surat tunjuk sebab kepada Iskandar Zulkarnain dan kedudukannya dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi parti berkenaan. Namun begitu, tindakan berani dua ahli Parlimen PN itu dianggap mempunyai alasan yang tersendiri. Ahli Parlimen Jeli Zahari Kecik berkata mereka dari Labuan, Datuk Suhaili Abdul Rahman dan Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid itu juga berhak untuk menyokong sesiapa sahaja yang dimahukan. Saya menghormati keputusan kedua-dua ahli Parlimen yang menyokong Anwar. Sebab itu hak masing-masing. Mereka ini ada alasan tersendiri untuk berbuat demikian, katanya di petik Sinar Harian. Pada 12 Oktober lalu, Iskandar Zulkarnain tanpa meninggalkan atau mengkhianati Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dalam apa-apa jua keadaan atas prinsip taat setia kepada parti yang diwakilinya itu, memutuskan menyokong Anwar terhadap apa-apa sahaja usaha yang baik yang dilakukan Perdana Menteri itu sebagai mengukuhkan ekonomi terutama di kawasannya dan menangani masalah krisis kenaikan kos sara hidup yang melanda. Terbaru, Suhaili pula mengikut jejak sama setelah mengambil kira kesemua permasalahan rakyat Labuan yang berdepan dengan kos sara hidup yang semakin tinggi serta gangguan bekalan
air dan bekalan elektrik yang berterusan. Ada dua perkara yang boleh disimpulkan dalam insiden ini. Pertama, apa yang dilakukan oleh kedua-dua ahli parlimen ini tidak melanggar etika seorang ahli parlimen kerana mereka berhak untuk menyokong dan bersetuju dengan inisiatif dan usaha Perdana Menteri dalam memastikan rakyat dibela dan ekonomi diperkukuh. Itulah hakikatnya roh sebuah demokrasi dan tugas sebenar Dewan Rakyat. Bentang, bahas, bertikam lidah, bersetuju dan tidak bersetuju merupakan sesuatu yang sangat ditagih untuk menyuburkan parlimen. Bukannya mengejek, menghina, melabel, mengeluarkan kenyataan seksis, menghentam tanpa usul periksa, bergaduh seperti badut sarkas. Yang kedua, keegoan, kesombongan dan kebongkakan pembangkang akan membawa malapetaka kepada rakyat di kawasan mereka. Hilangkah maruah pembangkang jika datang berbincang peruntukan untuk rakyat? Jatuhkah air muka pembangkang jika bersetuju dengan sesuatu yang ternyata baik dan memberi manfaat kepada rakyat? Jika tidak, kenapa Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin begitu sombong sehingga memaksa dua ahli parlimen mereka menyatakan hasrat menyokong Anwar? Kepada ahli parlimen Pembangkang, fikirkanlah. Tidak sampai setahun mentadbir negara, Kerajaan Perpaduan Madani telah berjaya membuktikan bahawa mereka tidak duduk diam, tidak goyang kaki, makan gaji buta. Sebaliknya, setiap detik dan ketika mereka akan bekerja untuk rakyat. Terkini, Kerajaan Perpaduan mencatat kejayaan luar biasa apabila berjaya memulihkan sejumlah 301 projek perumahan swasta yang tidak berdaya maju atau dinamakan sebagai projek sakit dengan nilai pembangunan kasar GDV bernilai 28.81 bilion ringgit bagi tahun ini. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT Akmal Nasrullah Muhammad Nasir PH Johor Bahru berkata projek swasta itu meliputi pembinaan 38,750 unit perumahan yang telah kembali pulih. Jelasnya KPKT pada ketika ini sentiasa komited berusaha menyelesaikan projek perumahan sakit termasuk menubuhkan jawatan kuasa khas Task Force bagi menyelesaikan projek perumahan bermasalah secara berfokus. KPKT menubuhkan Task Force projek perumahan sakit dan terbengkalai yang mencari pendekatan yang lebih berfokus dan strategik serta memberi impak positif dalam menyelesaikan isu projek sakit dan terbengkalai. Ia juga melibatkan usaha iaitu fact-finding, pencarian fakta dan due diligence, usaha wajar untuk mengenal cara terbaik bagi menyelesaikan projek kronik. Selain itu, KPKT mengenal pasti kategori projek perumahan bagi kategori lancar, sakit dan lewat serta seterusnya memantau kemajuan projek sebenar dari masa ke semasa yang melibatkan lawatan tapak secara berkala dan sistematik, kata Akmal pada waktu pertanyaan Menteri semalam. Bila berkata demikian bagi menjawab soalan ahli parlimen R. Yunis Warren, PH segamat berhubung strategi kementerian untuk menjejak projek-projek perumahan swasta yang berstatus lewat, sakit atau terbengkalai secara menyeluruh. Untuk rekod September lalu, 9 daripada 22 projek perumahan di bawah Perbadanan Prima Malaysia atau Prima di seluruh negara dikategorikan sebagai projek sakit atau bermasalah telah berjaya diselesaikan setakat 31 Julai lalu. Akmal Nasrullah berkata 9 daripada projek itu melibatkan 6,406 unit dan ia adalah hasil usaha KPKT, Pasukan Task Force Projek Perumahan Sakit dan Terbengkalai TFST yang ditubuhkan awal tahun ini. Pihak berkuasa tempatan PBT serta kerajaan negeri. Kita sasarkan bagi projek Prima berstatus TFST inisial dalam tempoh 2 tahun atau sebelum penghujung 2024 dengan jumlah unit yang terlibat adalah 9,528 unit kediaman. Kita percaya dengan kerjasama projek ini akan siap manakala pembeli akan mendapat rumah mereka yang sudah lama terbengkalai, katanya pada sidang media di Peti Awani ketika itu. Bagaimanapun beliau berkata kelancaran projek-projek itu bergantung kepada pelbagai faktor yang melibatkan gerak kerja, kontraktor dan pemaju kerana ia pernah tergendala dalam satu tempoh sebelum ini. KPKT turut bertegas di mana pengarah syarikat yang terlibat dalam projek perumahan terbengkalai atau sakit akan disenarai hitam mengikut Akta Pemajuan Perumahan Kawalan dan Pelesenan 1966 yang sedang diperhalusi pada ketika ini. Katanya lagi selain itu pemaju yang gagal membayar kompaun ingkar keputusan Tribunal Pembeli Rumah dan melaksanakan pembinaan projek perumahan tanpa lesen juga akan disenarai hitam. Mereka juga akan
akan dihalang daripada memohon lesen pemajuan perumahan dan permit iklan dan jualan, katanya di Dewan Rakyat. Penambahbaikan itu adalah bertujuan untuk memperkasa tadbir urus dan pengurusan pemajuan perumahan yang efisien, memastikan hak dan kepentingan pembeli rumah terpelihara selain memudah cara pemajuan perumahan swasta ke arah kelestarian sektor perumahan. Sesungguhnya berita ini memberikan kelegaan dan kegembiraan kepada mereka yang terkesan, percaya atau tidak, hanya kerajaan yang stabil, yang benar-benar ikhlas bekerja untuk rakyat sahaja yang akan dapat memastikan hak rakyat sebegini dipelihara dan nasib mereka terus diperjuangkan. Jangan hanya tahu melalak inginkan kuasa, namun setelah berkuasa, makan gaji buta. Penyedia kandungan media sosial Sharul Ema Rina Abu Samah atau lebih dikenali sebagai Ratu Naga memberi keterangan kepada pihak polis berkaitan hantaran yang dimuat naiknya didakwa berbau fitnah terhadap isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Sharul Ema Rina memberi keterangan berkaitan hantaran menerusi laman Instagram dan TikTok itu di Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Kuala Lumpur. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein mengesahkan kehadiran Sharul Ema Rina di Bukit Aman. Percakapan beliau diambil 33 soalan ditanya, namun beliau tidak menjawab. Polis turut merampas sebuah telefon bimbit dan kad SIM, katanya ketika dihubungi bernama. Pada 22 Oktober lalu, PKR Bandar Tun Razak membuat laporan polis terhadap 3 pengguna media sosial yang didakwa memuat naik hantaran berbau fitnah terhadap Dr. Wan Azizah yang juga ahli Parlimen Bandar Tun Razak. Sementara itu, peguamnya Zaid Malik mengesahkan anak guamnya disiasat berkaitan hantaran di akaun Instagram milik Sharul Ema yang memaparkan isteri Perdana Menteri bersama pemimpin luar negara. Saya berkata kandungan hantaran Sharul Ema merupakan hantaran semula yang dimuat naik daripada akaun Instagram milik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dia berkata anak guamnya disiasat bukan satu kes sahaja, bahkan turut dirakam keterangan berkaitan satu lagi kes Perhimpunan Aman mengenai solidariti rakyat Palestin pada 25 Oktober lalu. Apabila kita masuk ke dalam, dapat satu lagi siasatan yang dijalankan terhadap Sharul Ema. Ini berkenaan dengan satu perhimpunan pada 25 Oktober 2023 di hadapan Kedutaan Amerika Syarikat dikatakan Ema terlibat. Terdapat 2 kenyataan telah diambil daripada beliau, kedua-duanya berkisar kepada perkara sama, isu konflik Israel dan Palestin, katanya kepada pemberita di luar pekarangan Bukit Aman. Tambahnya, bagi siasatan pertama, Sharul Ema disiasat di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan, Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Jelasnya, manakala bagi siasatan kedua, Sharul Ema pula disiasat di bawah Seksyen 9/5 Akta Perhimpunan Awam. Kedua-dua kes ini melibatkan pelanggaran siasatan berkenaan perkara yang menjadi hak setiap rakyat Malaysia untuk berhimpun dan berekspresi, katanya. Katanya lagi, kedua-dua tindakan anak guamnya itu bukan satu kesalahan kerana kebebasan bersuara dan berhimpun secara aman dijamin Perlembagaan Persekutuan. Tiada masalah mengeluarkan apa-apa kritikan, komen berkenaan tindakan mana-mana menteri, ahli politik maupun orang yang terlibat. Begitu juga dengan Himpunan Aman Protes untuk menunjukkan solidariti kepada rakyat Palestin. Ia tertakluk di bawah Perlembagaan Persekutuan di bawah perkara 10, iaitu satu hak mana-mana rakyat Malaysia untuk menyertai mana-mana protes aman, katanya. Beliau turut menyatakan rasa kesal apabila anak guamnya tetap disiasat sedangkan ia tidak menimbulkan sebarang isu. Tidak ada isu yang harus melibatkan beliau dipanggil dan disiasat di bawah kesalahan-kesalahan ini. Malah siasatan dibuat terhadap Ema tidak perlu dan telefon bimbit pula dirampas walaupun dengan isu tersebut bukan beliau isu utama, katanya di petik Malaysia Gazette. Untuk rekod, Zaid Malik ialah pengarah Lawyers for Liberty yang memang galak mengkritik PMX dan tidak pernah sesekali memuji usaha Perdana Menteri dalam memerangi rasuah. Dan untuk makluman penonton, kami di Jom Channel pernah dipanggil oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman kerana mengkritik pentadbiran Tan Sri Mahyadin Mak Yassin selepas langkah Sheraton di mana Zaid ketika itu. Kini Ratu Naga yang bongkak dan membongak dengan hasil kerjanya selama ini menyifatkan kononnya laporan polis ke atasnya sebagai palsu
palsu dan fitnah. Katanya dakwaan dia berkongsi semula tangkap layar dari akaun media sosial Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memfitnah isteri Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah adalah tidak berasas. Laporan dibuat ke atas saya adalah laporan palsu kerana saya tidak edit atau membuat apa-apa komen pun pada gambar berkenaan. Kita print screen gambar itu seadanya. Kita tak ada edit atau apa seperti yang dituduh. Boleh tengok di wall Netanyahu. Memang gambar itu ada. Mereka buat laporan polis ke atas orang yang salah. Saya akan buat laporan ke atas laporan palsu yang dibuat ke atas saya, katanya. Ketika ditemui selepas selesai dirakam percakapan. Sebelum ini, Ratu Daga menerusi satu hantaran di Instagram berkongsi satu video mengandungi tangkap layar memaparkan akaun media sosial Perdana Menteri Israel. Video berkenaan memaparkan gambar isteri Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah bersama isteri Perdana Menteri Israel Sarah Netanyahu dan juga beberapa First Lady dari negara lain. Mengulas lanjut, katanya hantaran itu bukan hanya dikongsi semula oleh dia, malah ramai individu lain berbuat demikian sebelum hantaran itu tular. Memang ramai repost sebelum saya buat pun ada juga sudah repost. Saya repost tidak bagi apa-apa komen. Hantaran saya kosong sahaja, katanya. Kepada Ratu Naga, kini tiba masanya anda bertanggungjawab untuk kesemua kejahatan dan fitnah yang pernah anda cipta dan sebarkan. Nyatakanlah 1001 alasan sekalipun rakyat tidak buta, tidak pekak dan tidak bisu. Lupakah anda, Ratu Naga, pengakuan yang pernah anda buat ketika ditemu bual oleh salah sebuah stesen radio yang tular baru-baru ini? Cyber Troopers dibayar gajinya. Banyak ke gaji yang dibayar tu? Sebab bagus kerja ni, muka tak nampak. Ya, Office kat mana pun saya tak tahu. Gaji masuk. Gaji masuk. Dia based on project. Ada certain tu dibayar ikut bulanan. Itu kita kategorikan sebagai macai lah. Okey. Alright. So paling bawah lah tu. Paling bawah lah tu. Okey. Dia based on project. So macam ketua-ketua dia orang, dia memang dah ada team-team masing-masing. So dia based on apa yang orang kata tuan dia bayar. Okey, contohnya kalau isu tu besar, besarlah amount dia. Pernah capai juta, pernah capai ratus ribu. Untuk satu projek. Ya, betul. So saya pernah dedahkan benda ni dulu pada tahun 2018-2019 dekat Wired Magazine. Buatlah apa jua penafian, rakyat Malaysia sentiasa mendoakan agar diri kamu disiasat hingga ke lubang cacing dan dihumban ke muka pengadilan. Keceluparan dan kebiadaban kamu tidak akan dimaafkan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.